mesyuarat kali ini. Dan dijemput pihak media untuk hadir ialah untuk kita nak dapatkan coverage lah, nak bagi tahu pada masyarakat bahawa yayasan dah mula bergerak. Jadi baru-baru ni kita buat roadshow kepada student-student bersama GPMS. Kalau anda tengok yayasan ni diwakili oleh NGO. Kita ada NGO bersama kita. Bila dia ada program-program, dia akan bawa kita bersama-sama. And eventually nanti yayasan sendiri akan bergerak dengan sendirinya lah, apabila kita dah cukup fund dan sebagainya lah. So sekarang ni kita dibantu oleh GPMS, PPIM dan NGO yang lain ya. Jadi setakat ini apa tujuan kita ialah nak bagi tahu masyarakat kita dah wujud dan kita ada aktiviti-aktiviti yang nak dijalankan kemudian nanti. Kita terpanggil untuk menyertai Yayasan Anti Rasuah apabila pertemuan pertama dibuat pada tahun 2013. Kerana kita berpendapat bahawa generasi muda terutamanya pelajar Melayu ini perlu dibina integritinya. Ini adalah satu generasi baharu yang akan membantu untuk menaikkan nama negara. Selama ni kita dimomokkan bahawa golongan muda ini mudah terpengaruh dengan rasuah. Dan saya berpendapat sekiranya kita memberi kesedaran awal kepada generasi muda, kita akan berjaya membantu mereka sedar tentang bahayanya rasuah dan bagaimana kaedah untuk mengatasi perkara ini. Terutamanya apabila kita menerapkan elemen integriti. Baru-baru ini pada 14 Februari yang lepas, kita GPMS telah melancarkan siri dialog untuk generasi muda yang menjelajah ke 20 buah IPT di seluruh negara pada sepanjang bulan Mac dan April. Salah satu elemen penting, ada 5 elemen yang kita terapkan dalam siri dialog untuk generasi muda itu. Salah satu elemennya ialah elemen anti rasuah, di mana Setiausaha Agung Yayasan Encik Alimuddin sendiri berceramah kepada pelajar-pelajar di IPT tersebut. Salah sebuah IPT yang kami pergi ialah di UiTM Machang, di mana 2,000 orang peserta hadir untuk mendengar, dan daripada 2,000 tu 900 orang mendaftarkan diri mereka sebagai sukarelawan anti rasuah. Di mana mereka ini apabila kita akan turun ke sekolah-sekolah pada kemudian nanti, mereka ini akan menjadi ejen untuk menerapkan kepada adik-adik di sekolah tentang pentingnya integriti dan bahayanya rasuah itu. Ini adalah mesyuarat agung yang kali kedua lah. Kali pertama kita buat pada tahun lepas, ini kali kedua. Dan setakat ni GPMS berjanji untuk memberi komitmen penuh kepada Yayasan Anti Rasuah bagi menjayakan agenda ini. Jadi ahli yang terpilih ni adalah ahli-ahli yang profesional lah, yang mana mereka ada berkewibawaan utamanya, sebenarnya mempunyai kecekapan dalam bidang masing-masing. Jadi kita panggil ni termasuklah semua anggota kerajaan juga, kemudian tu ahli-ahli NGO, pelajar-pelajar. Kemudian sekarang ni dia punya keahlian terdiri daripada, kalau boleh saya maklum, daripada setiausaha politik sampailah ke bawah. Jadi bermakna dia mewakili anggota-anggota yang terpilih yang berkaliber, yang penting sekali. Sebab yang usaha yang kedua tu kita jadi memilih ahli sukarelawan. Setakat ini sehingga hari ini sukarelawan kita adalah berjumlah 1,001 orang. Ya. Jadi saya membetulkan balik figure tadi di IPT kita dah pergi 8 IPT tadi daripada bulan bulan 3 bulan 2 bulan 3 ni. Jadi 8 IPT bermula daripada kawasan tengah, ya, kita bermula di KLMUC utamanya. Kemudian tu kita bergerak ke UIA dan ke unit KL di Syamelin, di Prom. Kita bergerak ke Unicel Shah Alam. Dan rombongan saya daripada GPM dan saya, kita telah bergerak ke UiTM Dungun. Yang Dungun, UiTM Machang, ke Tati UC. Kemudian last kali kita pergi ke UMT, ya. Jadi kita telah kabur dengan 8. Jadi untuk makluman semua, pada minggu ini saya akan bergerak sekali lagi ke utara. Ya, malam ni sebenarnya pada 11 saya kena bergerak. Sebab malam ni pukul 8 ke 9 saya kena berada di UM. Di kawasan utara lah. UM ke UiTM Perlis, UiTM Kedah, dan kami bergerak ke Perak. InsyaAllah bila lepas tu kita akan bagi information lagi. Harapan kami ni, actually sukarelawan ni, target kami kita akan dapat lebih kurang dalam 2,500 sukarelawan lah. Jadi kita tak ambil muat ahli-ahli sukarelawan, kita ambil ahli-ahli yang berminat. Walaupun kami orang kadang dia orang tak minat, jadi kami tak paksa. Yang penting dia orang ada kesedaran,
kemudian minat dan kesungguhan untuk bersama kami melawan ini rasuah. Saya menyertai yayasan ini di atas kesedaran kita perlu bergerak dengan lebih bersungguh-sungguh ya, dengan kawan-kawan kita, dengan orang-orang yang high profile di sini, untuk kita berbuat sesuatu secara efektif. Macam apa yang Tengku sebut tadi, memang ada, tapi kita juga perlu perkukuhkan lagi. Pasal kita lihat korupsi di sini, sebagai menambah apa yang Tengku sebut tadi, bukan di PDRM saja. Sebenarnya pusing kiri, pusing kanan, daripada immigration kepada bomber. Ini bomber ni kata mana boleh ada corruption. Ya. Ini memang bukan pejabat tanah, apa ni di custom, di semua agensi ini di BKL, ia sudah menjadi satu wabak sebenarnya. Dan kita risau wabak ni esok sampai tak tertahan lagi. Jadi usaha-usaha yang dibuat oleh GPMS dan Dr. Sattar sebut tadi, ya, macam mana kita cuba menegatkan ataupun mendidik masyarakat supaya tidak suka kepada corruption. Memang ada masyarakat yang tidak suka, tapi orang ada corruption ni, orang yang ada kuasa lah, tak ada kuasa mungkin orang tak bayar, tapi bila ada kuasa orang bayar. Jadi orang kat luar ni, rakyat memanglah marah. Macam hari tu dikeluar kat radio tu, semua tanya, tak berhenti tanya pasal corruption. Maknanya rakyat tidak mahu corruption. Pasal bila corruption tu barang naik, barang tak ada harga, barang rosak, barang naik harga tu, macam mana tak ada corruption? Bangunan kata 100 juta. Yang saya dapat tahu input ni, dia orang corruption dia orang sampai 15 ke 20% dia orang minta. Jadi barang tu dah untung pun mungkin 30. Jadi potonglah ya. Potong macam mana nak jadi wire yang boleh bawa berelektrik yang besar, dibubur kecil sikit, pintu yang tebal nipis sikit, tiles yang elok kurang sikit. Jadi akhir-akhirnya kita juga menanggung. Dan kita menanggung tak apa juga kalau disebabkan corruption itu, kereta yang tak patut boleh jalan, tak apa, boleh lepas. Tayar botak pun boleh lepas. Jadi ini semualah, maknanya kita berharap kita tidak mengatakan PDRM itu korup, tapi kita mengatakan kita sebagai manusia yang ada di dalam agensi-agensi itu yang melakukan aktiviti tidak sihat. Ya, maknanya memang kalau nak ikutkan kita ada piagam, kita ada macam-macam, memang tidak seharusnya diterima. Tapi kita harus melihat perkara ini sebagai penyakit sosial lah. Ini adalah penyakit sosial yang perlu diatasi dan perlu dibantu oleh semua pihak. Ya. Kita tidak mahu jadi macam satu kes. Kalau kita ingat cerita antarabangsa, tengok cerita, dia bukan cerita sebenarnya kejadian sebenar. Pernah dengar nama Sir Pico? Pernah dengar? Sir Pico ni seorang polis yang pergi ke New York rasanya. Daripada dia graduate, dia nak jadi polis. Sampai dia lari, sampai dia kena tembak, sampai dia tukar identiti terus. Maknanya bila dia nak membongkar rahsia-rahsia itu. Jadi ini satu benda yang amat kata orang, kita khawatiri. Dan kita ada dengar-dengar juga kononnya yang di sini berlaku. Tapi kita pun tidaklah mahu mengatakan dia kalau kita tidak siasat. Jadi kita pun kenalah. Maknanya kita pun perlu bertanggungjawab. Kita tak mahu ada yang polis-polis yang tak mahu atau yang tidak yang hendak keluar pun, kita dimaklumkan mereka tidak boleh keluar. Kerana ia mungkin jadi budaya dalam setengah-setengah agensi ini untuk menerima duit ini. Nampaknya tidak ada, tapi itulah hakikatnya. Memang kita sesak nafas lah. Memang sesak nafas. Kalau kita lihat lah. Jadi kita risau ini jadi satu penyakit dalam masyarakat kita esok, sehingga kita tidak dapat menerimanya lagi. Tengok kanan korup, tengok kiri korup, atas habisnya mati kita. Kita mati. Tak cukup lagi dengan politician. Kadang-kadang dekat di universiti pun timbul macam mana tidak je, pasal ada kontrak ada duit. Itu dia asas itu, nak bayar cepat mari pergi makan dulu. Dan ini memang betul, kita pun jadi pelik macam setengah-setengah agensi. Contohnya agensi-agensi yang kerajaan wujudkan untuk membantu, tapi gagal membantu. Saya pun jadi pelik ya. Cukup pelik macam mana agensi seperti ini. Contohnya kita share sikit ya. Contohnya Teraju kononnya dah lulus 900 juta bantuan ataupun grant. Yang keluar dah 2 tahun baru 60 juta. Ada benda tak kena ke? Jadi ini menyusahkan.
adakah ia betul kalau atas dasar kekurangan, yes, tak apa kita betulkan. Tapi kalau atas dasar lah dia tak ulok sikit dia. Ini memalukan. Memalukan pasal kita lihat nampak gaya tak ada apa, tapi bila kita cerita macam yang saya cerita sebelum ini, contohnya air mineral lah. Saya tak nak kata ini korup, tapi ada ke benar Sabah hanya satu syarikat air mineral yang membekal air mineral ke seluruh Petronas di seluruh Malaysia, dan daripada satu syarikat yang kita hari ini kita tengok, Bumi Putra ni dapat kontrak sana, dapat kontrak sini ya. Kawan-kawan kita mana tuan-tuan. Memang kita masyarakat menganggap dapat diperolehi oleh syarikat Bumi Putra. Tapi cuba bayangkan yang ada di Petronas sendiri yang patut membantu Bumi Putra pun tak dapat. 30% pun tak dapat. Bukannya 100, 30% pun tak dapat. Jadi kita pelik. Jadi ini yang kita hendak lihat terjadi atau berubah dalam masyarakat kita, yang harus kita betul-betul bersama. Maknanya pegawai Petronas kena jawab. Dia ada pegawai integriti kat atas tu. Kita nak tahu pasal apa bagi pada satu syarikat. Dan satu syarikat tu lah, yalah, kalau nak buat jet tu kita bolehlah cari syarikat antarabangsa nak buat. Ini nak buat air pun nak kena panggil syarikat yang patutnya Bumi Putra dibukalah ruang. Jadi hakikatnya hari ini Bumi Putra dikatakan dapat kontrak, tapi tak dapat pun. Jadi masalah besar, Bumi Putra pun marah, orang yang bukan Bumi Putra pun marah. You dapat kontrak, you tak buat. Tapi hakikat setengah-setengahnya adalah begitu. Jadi ini satu benda yang kita nak bincang, nak bawa, kita perlu buat sesuatu dalam masyarakat untuk berbuat sesuatu. Pasal kita tak mahu esok bila timbul satu masa esok nak masuk kerja pun kena bayar. Ini di setengah-setengah negara berlaku ya. Nak ambil jawatan pun kena bayar. Nak jadi cikgu pun kena bayar. Jadi kita tak mahu sampai begitu. Jadi kita perlu berbuat sesuatu dan kita harap dengan kesungguhan kita ni kita dibantu oleh semua masyarakat ya. Harap semua politician sama ada daripada pihak kerajaan ataupun pembangkang. Kerana rasuah ni bukan soal pembangkang saja. Rasuah ni saya rasa kepimpinan negara pun risau juga. Sebab tu kita kata bahawa kadang-kadang kita nak menyalahkan kepimpinan tinggi, ya, dia perlu mengambil perhatian. Tetapi yang diberi amanah kaki tangan kerajaan tu, mereka perlu mengambil amanahnya. Sebab kalau mereka dipilih masuk dalam kerajaan dengan cara interview yang susah, dengan ramai orang berebut nak dapatkan kerja ni, dan mereka ni terpilih, nak akhirnya mereka tidak pegang amanah, dia merosakkan kan. Jadi kita rasa semua memainkan peranan. The leadership must come from the politician. Kerana kata-kata politician ni mustahak orang ikut. Ya, corruption ni bukan kira parti, bukan kira apa, bukan kira orang, bukan kira pangkat. Ya. Jadi kadang-kadang tu yang kalau kita nampak mata-mata di tepi jalan kutip duit, itu mata-mata yang rendah sekali lah. Tetapi corruption ini nak apa ke atas. Ya. Tak kira lah kalau dia mata-mata orang kata tak ada pangkat apa ataupun Lance Corporal satu cakap ni, dan yang di atas ni 4-5 bintang macam-macam lah yang cross grace lah itu ini. Itu maknanya bukan kata rasa dia tak kira pangkat, dia tak kira apa. Jadi pasal itu kita kena orang kata politician, especially politician, ya, macam doktor kata tadi, dia orang yang buat undang-undang. Tetapi kalau kita jadi lawmaker, kita janganlah jadi lawbreaker pula. Ni setengah datuk-datuk kita, Tan Sri, kalau ni cerita baru ni, balik dari apa holiday from Europe, bawa beli banyaklah barang, orang kaya. Lepas bila custom nak periksa, dia tak mau. Bukan. Tanya, do you know who I am? Sampai begitu. Bukan. Kalau kita betul-betul, ini custom officer ni betul-betul bertugas ni. Kalau dia seorang yang nak duit, okeylah jalan. Go and collect the money later. Ini orang bertugas betul-betul perempuan, officer dah. Dia kata, kena periksa, kena masukkan ke dalam apa X-ray tu. Oh ini, do you know who I am? Tak boleh, itu bukan. We don't care who you are. Yeah? We care about the law. Undang-undang ni bukan kira bangsa, kira pangkat, kira political party. Ya? Kalau ada undang-undang tu,
Sungguh pun kita tak suka undang-undang itu, kita kena ikut kerana undang-undang itu ialah satu daripada undang-undang negara kita. Jadi ini pun lagi satu problem. Ya, dengan orang pangkat yang tinggi, politician itu ini. Ya. Tapi important point tadi, don't politicize corruption. Ya, kita tak kira. Corruption ni macam siapa kata tadi, Datuk orang kata, kalau kita ada kuasa, then you can abuse the power. Setengah orang boleh kata, oh, you know, we don't like corruption. Ya, betul lah, masa dia tak nak kuasa tu apa nak they don't like lah. Tetapi kita tengok, orang yang kata we don't like dapat power tu, memanglah. Power, you can abuse. Kalau tak ada power tu, memanglah, apa nak abuse kan. So, there are many aspects that we will be looking into. SPRM adalah agensi yang menjalankan siasatan, mengambil laporan. Ya, kerana dalam laporan rasuah dia mesti laporkan. Bila laporkan baru siasatan boleh dijalankan. Tapi pihak yayasan mengumpul maklumat daripada pihak masyarakat. Jadi kita punya ada fakta kita kumpulkan, tetapi dalam bentuk penambahbaikan. You must clear. Yayasan tidak mengambil laporan kata okey, polis ni atau orang sebenarnya ni telah melakukan. Kita tak ambil macam tu. Kita nak tahu berapa aduan yang datang pada masalah PDRM, masalah immigration. Dia orang bagi the input. Kita kumpulkan, kita buat analisa dan kita akan submit kepada pihak SPRM dan juga agensi tersebut. Ini fakta. We are not talking nonsense. Jadi maksudnya inilah yang kita terima, kita dah wet through dan kita dapati benda itu betul, dan ini juga akan disampaikan pada pihak SPRM. Apa yang kita sampaikan itu adalah fakta. Siasatan ialah pihak SPRM. Jadi itu yang akan berlaku lah. Dan untuk minta media highlight kan, sebenarnya yayasan ditubuhkan bukan untuk nak cari laporan, bukan nak cari kesalahan, tapi kita dah berbincang bahawa kita nak buat penambahbaikan. That's why kita kumpul maklumat. Then we can give suggestion. Contoh kepada immigration. Di mana yang boleh kita perbaiki? Ruang mana yang boleh ditutup supaya rasuah tak berlaku? Kalau di PDRM macam mana kita boleh lakukan? Itu kita bagi pandangan dan cadangan berdasarkan pada komen from professional, NGO dan sebagainya lah. So, itu yang kita akan lakukan. Setakat ini baru lagi kan. Kalau ikutnya kami bulan 12 hari tu baru start bergerak Yayasan Anti Rasuah Malaysia. Sebelum ni Selangor dan wilayah. So bila kita dapat bulan 12 baru ni, ini baru 3 bulan lah. So now we start to collect the data, dan itu yang kita lantik sukarelawan-sukarelawan. Kerana mereka akan menjadi bukan mata-mata dan juga pemberi maklumat kepada kita dekat kampung dia. You heard about that? You please tell us. Kita dengar di kampung dia ataupun di mana-mana tempat, just give us. Sebab kalau kami nak coverage semua tak boleh, sebab tu NGO banyak membantu kami, terutamanya yang lain-lain tu. So that maklumat kita kumpulkan. Sebab tu yang tadi Tengku ada bagi tahu bahawa kita nak kuatkan research kita. Tim research ni dia dapat dikumpul maklumat dan sebagainya, dan lepas tu kita akan sampaikan kepada pihak kerajaan atau SPRM ataupun agensi yang berkaitan. Tapi kami bukanlah kata nak tuduh orang tu ataupun agensi itu korup itu tidak, itu bukan ni. Tetapi kerja kami nak cari jalan macam mana kita boleh tutup ruang rasuah ataupun tutup tingkap, ya. Jadi mengurangkanlah peluang. Corruption ni ialah satu ni, it's all to do with opportunity. Bukan. Kalau tak ada kita tutup opportunity, kuranglah corruption. So this is what we do, but we don't accuse people, we don't point a finger to say, oh, the politician to corrupt, ini tidak. That's not our job. Yeah, our job is really to prevent, kalau boleh, to prevent corruption sebelum jadi. Bukan? This is why we are concentrating a lot on our schools, yeah? Through GPNS and other, young people. This is very important. Start from there. Kalau dah umur macam saya ni, dah too late lah. You come and tell me, kalau I am corrupt by nature, you come and tell me corruption is bad. No point lah, you're wasting your time because, I have enjoyed the fruit of corruption all these years. Tapi kalau dari masa dia kecil lagi, ataupun masa baru masuk college ataupun university, that's the time I think you still have a chance lah
nak menukar dia punya fikiran. So this is what we all aim to do. We are looking for people with ideas. This is not about fighting physically. Corruption, you cannot fight corruption physically, but you fight corruption with ideas. Macam mana kita nak, basically nak mengurangkan peluang. Through good governance lah. Through proper, orang kata tadi kita kata through proper enforcement. Baru kita boleh. Buat sementara ini kita akan bagi satu garis panduan sebagai sukarelawan anti rasuah ataupun integriti ini, bagaimana fungsi dan peranan yang mereka boleh mainkan. Itu mungkin Cik Alim boleh terangkan sebentar tadi. Cuma saya teringat Yang Mulia Tengku tentang masa saya berada di peringkat sekolah semasa tingkatan 6, di mana ketika itu BPR datang buat ceramah di sekolah. Apabila pihak BPR datang buat ceramah itu membuka pemikiran kita tentang jenayah, bahawa mengambil rasuah itu adalah satu jenayah. Sebelum ini sebagai seorang pelajar, kita tak boleh nak bezakan antara hadiah ataupun sogokan, tetapi dengan kehadiran pihak berkuasa, ianya membuka pemikiran kita dan menyedarkan kita tentang ancaman rasuah yang boleh membinasakan negara. Itu yang terjadi apabila sekarang ni, bila kita menjelajah ke IPT ini, pelajar-pelajar itu terbuka pemikirannya. Malah mereka berhasrat untuk menubuhkan kelab anti rasuah di kampus masing-masing. Di mana itu kita akan memberi sokongan dan perhatian yang perlu. Kalau dapat pihak media masuk sikit lah pasal apa? Umur pelaku rasuah daripada SPRM yang kita collect data tu kan, 2,308 orang, tangkapan berumur antara 15 hingga 35 tahun. Merisaukan. Itu 40% from tangkapan SPRM ialah berumur di antara 15 hingga 35 tahun. Pelaku rasuah. Kenapa 15 tahun? Bawa motor tak ada lesen, hulur kat polis. Dia pelaku rasuah. Pergi sekolah naik motosikal tak pakai topi kelada kena tahan, hulur kat polis. Jadi merisaukan jugalah kan kalau kita tengok 40% of tangkapan. Nampak kecil tapi perkara ni sangat serius lah. So sekali lagi lah saya rasa Yayasan nak fokus kepada peringkat macam ni. Kalau kita tengok di Jepun, dia start with tadika. Kalau anda tengok very interesting kan, dia orang start from the tadika. So tadika tu dia buat apa, nilai-nilai, respect people dan sebagainya kan. Kita harap dengan usaha kita ni dapatlah membantu sedikit lah supaya menjadikan negara kita negara yang maju yang kita dah target 2020 ni kan. Setakat ini kita ada lebih kurang dalam, kalau yang setengah tu dia tidak mewakili pendaftaran sebagai NGO, tapi dia mewakili dia sendiri sebagai ahli. Tetapi sebenarnya mereka juga mewakili NGO tersebut, tapi dia tak wawar. Yang diwawarkan lebih kurang dalam 6 ke 7 je lah yang wawarkan. Macam contohnya GPMS, dia orang declare buat bila aktiviti menyeluruh dengan GPMS. PPM the same thing juga berlaku. Ikhlas the same thing juga berlaku. So yang lain tu yang datang ni mereka mewakili, dia tak mengatakan bahawa this is from dia punya group, tapi dia from the NGO. Bagi pengguna yang ingin mengemukakan sebarang aduan, sila hubungi alamat dan nombor telefon yang tertera.